Jadi sekarang ni kita dalam masa 10 minit insya-Allah kita baca sedikit riwayat hidup salah seorang pengasas tarekat yang amat agung. Namanya Syekh Ahmad Ibn Omar. Dia digelar dengan Najmuddin Al-Bakri. Dengan setengah ulama kata Najmuddin Al-Bikri. Bikri ke apa? Kubri bacanya. Setengah ulama kata Najmuddin Al-Kubri. Dengan setengah ulama baca dengan Kubra. Jadi Syekh ni dia meninggal dunia pada tahun 618 Hijrah. Maksudnya yang saya cari dalam kitab banyak yang tulis namanya Najmuddin Al-Kubra ataupun setengah ulama kata Al-Kubri. Maksudnya dia adalah salah seorang ahli sufi daripada Uzbekistan hari ini. Hari ini Uzbekistan, maksudnya dia sempadan dengan Turkmenistan tadi. Maksudnya dia berasal daripada sana dan dia mana sama tempat juga dengan pengasas tarekat Naqsyabandi. Syekh Bahauddin Naqsyabandi pun dikebumikan di Uzbekistan juga. Jadi dia adalah pengasas kepada tarekat Al-Kubrawiyah As-Sufiyah. Jadi beberapa perkara yang berkaitan dengan Syekh ni antara ni ialah dia ada menulis buku tafsir setebal 12 jilid. Dan satu ketika dia kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, maknanya salah seorang penulis tafsir yang agung, iaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia berdebat dengan seorang ahli fiqh pada permasalahan ma'rifatullah dan pada masalah tauhid. Masa mereka berdebat tu, Syekh Najmuddin Al-Bakri ni hadir bersama-sama. Fa'atal al-jidal. Lalu kedua-dua mereka tadi berdebat panjang lah. Lepas tu last kali tanya Syekh, dua-dua tadi, Imam Fakhruddin Ar-Razi dengan seorang ahli fiqh tadi, last kali dia tanya Syekh Najmuddin Al-Bakri tentang makrifat. Maka Syekh kata, hiya waridatun. Dia ialah kurniaan yang datang. Maknanya makrifat bukan kamu pergi berdebat kan. Makrifat tadi tu bukan kamu boleh hafal daripada kitab. Makrifat tu bukan kamu boleh baca. Dia ialah waridatun, kurniaan yang datang. Taridu ala nufusi, datang ke atas diri manusia. Ta'jizun nufusu an raddiha. Dan apabila waridat tadi datang, diri kita nak tolak pun tak boleh. Kerana terlampau kuat sangat kedatangan waridat tersebut. Maksudnya Allah bukakan hijab, Allah bagi rasa, Allah semua tu akan datang. Dalam keadaan kita nak tolak pun tak boleh. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi pun tanya, kaifal wusulu ila idraki zalika, macam mana nak mencapai perkara tersebut? Maka Syekh Najmuddin Al-Bakri kata, bitarki ma anta fihi minar ri'asati wal khuzuz. Dia kata dengan meninggalkan apa yang kau berada di dalamnya sekarang. Maksudnya dia tegur Syekh Najmuddin ni, dia tegur Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia kata kalau kamu nak dapat waridat tadi tu, makrifat tadi, kamu kena tinggalkan segala kemegahan dan segala keagungan yang kamu berada sekarang ni. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi kata, ini sajalah yang aku mampu, dia kata. Jadi kawan yang seorang lagi yang berdebat tadi tu, dia tinggalkan segala dunia dia, dia bersahabat dengan, maksud dia berguru dengan Syekh Najmuddin Al-Bakri radhiyallahu anhu. Jadi salah seorang Syekh Najmuddin Al-Bakri ni, dia ialah salah seorang syekh yang syahid di medan perang melawan golongan Mongol yang menyerang Khawarizmi di zaman dia, maksudnya dia mati syahid. Cuma sebelum dia mati syahid tadi tu, maksudnya bila mereka dah tahu tentera Mongol ingin menyerang Khawarizmi di sebelah sana tu, maka murid dia kata, wahai syekh, dia kata, tolonglah doa untuk Allah Subhanahu Wa Taala mengangkatkan bala ni daripada orang Islam. Jadi syekh dia kata, haza qada'un min Allah, hukmun la yarudduhu wa la yanfa'u fihi du'a. Dia kata ini ialah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hukum daripada Allah yang tidak boleh ditolak dan doa pun tak dapat memberi kemanfaatan kepadanya. Dan apabila syekh tu dah bagi tahu sedemikian, dia arahkan murid-murid dia pergi. Dia arahkan murid dia pergi bertebaran ke negeri-negeri yang lain. Dan dia dengan beberapa orang anak murid yang dah ditakdirkan nak meninggal kat situ, dia kata, maksudnya bila dia kata
anak murid dia kata kepada dia, wahai Syekh, keluarlah, pergilah keluar bersama-sama kami, dia kata tak boleh, dia kata. Aku telah ditakdirkan untuk dibunuh di sini, aku akan mati di sini, kata. Jadi masa dia berperang tadi tu umurnya 80 tahun. Dia berperang melawan tentera Mongol tadi, sampailah mereka tadi dia kena panah dekat dada, lepas tu dia meninggal dunia. Dan dalam kitab yang lain, Imam Al-Kashmakhanawi, dia ada tulis satu kitab namanya Jami'ul Usul Fil Awliya. Jadi dalam ni dia bagi tahu, dia kata, ketahuilah, sesungguhnya setiap wali-wali Allah Ta'ala dikurniakan dengan kurniaan yang khusus dan semangat yang amat tinggi, seperti mengukir ilmu hakikat dan mencampakkannya kepada laut keesaan wahdatul wujud tadi, dan laut fana binasa, dan tenggelam di dalam tauhid. Kurniaan tadi tu maksudnya cepat dapat wahdatul wujud, cepat dapat fana tadi tu, itu dikurniakan kepada Syekh Bahauddin Naqsyabandi Muhammad. Jadi kalau kita duduk dalam tarekat Naqsyabandi, sepatutnya kita cepat dikurniakan dengan fana dan cepat mendapat merasai wahdatul wujud tadi. Kedua dia kata, dan Allah Ta'ala kurniakan juga quwwatut tasarrufi wal imdad li Syekh Abdul Qadir Jailani. Maksudnya Allah Ta'ala kurniakan kekuatan mentadbir alam semesta dan memberi bantuan-bantuan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Maksudnya semua tarekat di dunia, maksudnya apabila dia nakkan bantuan atau apabila nakkan pertolongan daripada Allah, kebanyakan maksudnya mereka akan menyeru nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Maksudnya ayat sense ni kan, masa dia kata kalau ada apa-apa hajat ataupun ada apa-apa masalah, tawassullah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, sebab pengkhususan dia adalah at-tasarruf wal imdad, maksudnya mentadbir alam semesta, wal imdad, dan memberikan bantuan. Adapun tarahum wa ta'atuf, maksudnya nak mendapatkan rahmat. Maksudnya kalau kita dalam kesusahan, maksudnya kita rasa ujian Allah Ta'ala amat berat, kelemah lembut dan kerahmatan tadi tu, Allah Ta'ala kurniakan kepada Sayyid Ahmad Al-Badawi. Jadi kalau kita apa-apa, kita tawassul lah dengan nama Syekh Ahmad Al-Badawi. Dan al-insyq, maknanya kekuatan kecintaan, keasyikan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kurniaan tersebut diberikan kepada Muhammad Jalaluddin Ar-Rumi. Ini yang berada di Konya, inilah tempat yang Syekh Sobah duduk sekarang ni. Maknanya Syekh Sobah sebelum ni dia berada di Istanbul. Maksudnya selepas 5-6 tahun dia berada di Istanbul, Maulana Jalaluddin Ar-Rumi dah meninggal lama dah. Kan dia datang dalam mimpi, dia jemput, wahai Syekh Sobah, dia kata datanglah duduk dengan aku di Konya. Jadi waktu itulah Syekh Sobah pindah di Konya ni. Jadi al-insyq, maksudnya kecintaan, maksudnya menzahirkan kecintaan kepada Allah ni, itu kurniaan yang diberikan kepada tarekat Maulawiyah yang diasaskan oleh Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Lepas itu penutupnya Syekh dia beritahu, wal wajdu wal jazabat. Wajid ni maknanya kurniaan hati yang amat kuat, seperti menangis kan, seperti tak sedarkan diri. Wal jazabat, dan tarikan tadi tu, maksudnya kita macam contohnya kita nak berjalan 100 km, kita perlu sejam. Tapi kalau ada orang tarik kita daripada awal perjalanan tu, dia tarik, dia lemparkan kita kat ujung. Maksudnya kalau ada orang tarik tu tak payah sampai 1 jam. Kalau dia tarik tu 2 minit dah sampai. Itu dia panggil jazabat. Maksudnya dalam perjalanan kita nak tingkatan nafsu tu, dia perlu kepada kekuatan guru-guru menarik murid tadi ke atas. Jadi kekuatan kurniaan hati, wajid dengan jazabat tadi dikurniakan kepada Syekh Najmuddin Al-Kubra. Itu kurniaan yang Allah Ta'ala berikan. Maksud Syekh Najmuddin Al-Kubra ni, dia disebut sebagai salah seorang syekh-syekh tarekat yang amat agung, yang mempunyai kurniaan yang khusus. Radiyallahu ta'ala anhu. Jadi sebagai penutupnya, kita dengar beberapa ungkapan daripada Syekh Najmuddin Kubra ni. Antaranya Syekh berkata, ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Maknanya Allah Ta'ala berfirman, kemudian hati mereka menjadi keras, maka hati tersebut seperti batu. Waliyazubillah.
au asyaddu qaswah, ataupun hati manusia tadi menjadi lebih keras daripada batu. Jadi dalam kitab menyatakan bahawa maka dimaklumi bahawa batu tidak boleh pecah melainkan dengan kekuatan yang amat sangat. Maka kekuatan berzikir secara berjemaah membaiki hati satu manusia lebih kuat daripada kekuatan zikir seorang diri. Jadi sebab tu kita sangat minta daripada ahli supaya datang malam Jumaat tadi. Walihaza, oleh sebab itulah Syekh Najmuddin Al-Kubri berkata, innal quwwata fi zikri syartun. Sesungguhnya berzikir dengan amat kuat dari itu ialah salah satu syarat daripada syarat berzikir. Maksudnya kalau kita nak berzikir tadi, kalau kita berzikir dengan tarekat Naqsyabandi, kita kena diam seperti batu. Dan masa itu tanda kekuatan kita berzikir tadi lah. Kalau kita goyang, maknanya kita zikir tak kuat. Dan kalau kita berzikir pada malam Jumaat tadi, masa kita kena berzikir dengan suara yang amat kuat. Sebab itu dah satu syarat untuk memecahkan hati, hijab hati yang keras seperti batu tadi. Jadi dia membawa dalil daripada ayat Quran tersebut. Dan Syekh juga berkata, salah satu syarat Allah Ta'ala memperkenankan doa. Ini yang penutup lah daripada Syekh Najmuddin Al-Kubri. Ini dia berkata, salah satu syarat Allah Ta'ala memperkenankan doa ialah islahul batini biluqmatil halali. Membaiki batin kita dengan makanan yang halal. Jadi kita faham kenapa disuruh makan yang halal dari itu. Sebab bila kita makan makanan yang halal, barulah batin kita tadi tu boleh dibaiki. Maksudnya dimasukkan dengan batin tadi, pertamanya ialah hati lah. Hati kita tadi senang nak dipulihkan daripada kelalaian, daripada kematian, daripada racun makanan seumpamanya. Jadi pertama sekali ialah makanan yang halal. Wa akhiru syartiha, dia kata syarat terakhir untuk dimustajabkan doa ialah ikhlas. Maksud doa semata-mata bersih, minta daripada Allah semata-mata. Wa hudurul qalbi, dan hendaklah dia tadi menghadirkan hatinya. Itu syarat kedua lah. Maksudnya dia kata syarat pertama hendaklah memakan makanan yang halal, dan syarat terakhirnya ialah hati kena berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Najmuddin Kubri ni dia bagi tahu satu contoh. Dia kata, kalau kita hanya menggerakkan lidah, kita doa tapi hati tak jalan, sama seperti dia kata kawal walatil waqifi 'alal bab, seperti orang yang menjerit-jerit berdiri di depan pintu, dia tak masuk sebab hatinya tak hidup. Jadi orang dekat rumah, dekat tingkat atas ke dekat tingkat bawah ke, tak tahu tuan rumah tu duduk kat mana, tapi kita menjerit-jerit di depan pintu tanpa kita masuk. Jadi macam mana orang nak dengar? Ataupun dia kata wasautil harisi 'ala sathi, ataupun suara orang yang menjerit daripada atas bumbung rumah, maksudnya tak masuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Jadi suatu dia kata syarat untuk dimustajabkan doa, pertama dia suruh makan makanan yang halal. Sebab bila kita makan saja makanan yang halal, barulah hati tadi boleh dibaiki. Barulah kita boleh berzikir Allah, 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 kita tarik tasbih, kita gerakkan jari, hati tu boleh bangkit dan dia boleh hidup. Kerana jadi tujuan makanan yang halal bukan semata-mata makanan tadi. Tujuan makan yang halal tadi supaya hati kamu boleh hidup. Kerana yang syarat sebenarnya ialah hati yang hidup. Syarat sebenar untuk dimustajabkan doa tadi ialah hati tadi kena hidup. Apabila kita tadi hidup, baru kita sebenarnya berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah berhubung, maksud kita dah menghadap dekat depan raja tadi, baru kita cakap apa hajat kita. Tapi kalau kita hati tak hidup, kita dengan raja tadi 100 km. Jadi kita jerit daripada jauh, jadi memang tak dengar. Tak dengar dan tak dimustajabkan. Dan itu ialah beberapa nasihat daripada Syekh Najmuddin radhiyallahu anhu, salah seorang ulama lah yang dinyatakan dalam kitab kita pada muka surat 55 ni. Jadi moga-moga Allah SWT memberi kemanfaatan kepada kita, dan moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita semua,
Dan segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dari saya muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.